Assalamualaikum. Okey, kita jumpa lagi. Ini video kali ini saya akan buat siri pembandingan agama ataupun bahasa Inggeris dia sebut comparative religion. Comparative religion. Arab sebut muqaranatul adyan. Tapi dia perbandingan agama ni dia ada selalunya perbandingan agama dia akan bandingkan antara 3 agama samawi. Agama Yahudi, agama Kristian dan agama Islam. Tapi hari ni kita akan ambil pasal perbandingan agama antara Kristian dan Islam. Dan perbandingan agama ni pula dia ada 3 topik utama. Semua yang dia bincang bab perbandingan agama berbalik kepada 3 topik ni je. Pertama pasal ketuhanan ataupun ilahiyah. Kedua tentang kenabian ataupun nubuah. Ketiga tentang kitabah ataupun kitab. Perbezaan kitab, perbezaan Bible, perbezaan Quran dengan Bible. Tapi yang ni saya akan ikut step. Saya akan mula dengan bab ketuhanan. Topik tentang ilahiyah. Tapi dalam topik ilahiyah pula kita ambil bab kecil lagi di bawah bab tu. Bab kecil dah tentang siapakah Tuhan yang benar menurut Yesus ataupun Indonesia sebut Yesus ataupun English sebut Jesus. Akan buat ataupun Islam sebut Nabi Isa lah. Sebab orang Kristian mereka anggap Nabi Isa ni adalah Tuhan, tapi Yesus ni mereka sebut Yesus dan English sebut Jesus. Kita orang Islam berpandukan kepada Al-Quran. Al-Quran sebut nama dia Isa bin Maryam. Okay, kita akan tengok, kita akan gunakan Bible. Kita akan guna kitab mereka sendiri. Apa yang kitab mereka kata tentang Yesus ataupun Yesus ni. Saya sebut Yesus lah senang sebab Indonesia mereka sebut Yesus. Okay, kita tengok dalam Bible ni apa ada. Apa yang siapakah Tuhan menurut Yesus. Kita guna Bible. Tapi Bible yang saya akan guna Bible yang bahasa Malaysia punya. Sebab dia ada yang Indonesia apa. Kita guna sebab kita duduk Malaysia, kita guna Bible yang Malaysia punya. Okay, saya tak mau panjang-panjang, kita mula. Tapi kita akan guna juga Al-Quran. Al-Quran sebagai sokongan untuk menguatkan hujah kita. Kita guna Al-Quran. Sekarang kita akan mula. Macam biasa kalau saya buat video saya mesti tulis. Saya tulis tapi tulis kat handset ke saya baca. Kalau saya tak tulis, nanti apa yang saya nak sampaikan tu kan dia tak sampai. Pasal sembang cakap apa yang utama tak sampai. Jadi saya tulis macam biasa. Kalau video saya semua saya akan tulis. Tapi saya tak print lah. Tengok nanti ada rezeki saya akan print saya akan baca paper. Tapi saya akan guna. Topik kita pembandingan agama. Topik siapakah Tuhan yang benar menurut Yesus. Okay, kita akan mula lah. Belum tu kita nak tahu istilah tu. Dalam Bible, dalam Alkitab ni mereka guna kalimah Allah. Tapi tulisan sama A-L-L-A-H. Kita sebut Allah tapi mereka sebut Allah. Mereka sebut Allah. Jadi kadang-kadang bila saya sebut Allah tu merujuk pada Tuhan mereka. Tuhan yang dalam kitab ni. Sebab apa yang mereka anggap Tuhan ni tak seperti mana. Tak seperti kita anggap Tuhan. Tuhan Allah mereka lain. Allah kita lain. Allah mereka lain. Saya nak mula. Sebelum tu kita kena letak istilah yang nak guna. Istilah yang akan digunakan. Tapi satu tentang sebutan Kristian. Kalau English disebut Kristian kan. Kalau Melayu sebut Kristian. Tapi kalau Indonesia sebut Kristen. K-R-I-S-T-E-N, Kristen. Tapi kadang-kadang kalau dalam video ni kalau saya sebut Kristian ke Kristen ke Kristian ke faham-faham lah. Sebab dia merujuk kepada yang sama, merujuk kepada Kristian lah. Tapi Indonesia sebut Kristen, kita sebut Kristian, English sebut Kristian. Okay. Dalam Kristian semua orang tahu mereka ada Trinity.
Trinity tu tiga Tuhan dalam satu. Pertama Tuhan Bapa, ataupun kita sebut Allah, lepas sebut Tuhan Bapa. Kedua anak Tuhan, iaitu Yesus ataupun Nabi Isa. Ketiga Roh Kudus ataupun Holy Spirit, Holy Spirit atau Holy Ghost. Ketiga-tiga ni Tuhan Bapa, Yesus, Holy Spirit, ketiga-tiga ni berbeza, tak sama. Tapi depa ketiga-tiga tu adalah Tuhan. Faham tak? Tuhan Bapa tak sama dengan Tuhan Anak, Tuhan Anak tak sama dengan Tuhan Bapa, Tuhan Bapa tak sama dengan Roh Kudus, Roh Kudus tak sama dengan Tuhan Bapa, Tuhan Anak ataupun Yesus tak sama dengan Roh Kudus, Roh Kudus tak sama dengan Yesus. Tapi ketiga-tiga ni adalah Tuhan bagi depa. Pelik lagi, tak tahu tapi tak sama, tapi ketiga ni adalah satu. Okey, apalah. Okey. Istilah yang kita akan gunakan. Saya nak bagi time tu sebab kadang-kadang saya sebut Allah, bukan sebab saya yang sebut, tapi memang kitab depa yang sebut, depa guna kalimah Allah. Nanti kita akan bincang pasal kalimah Allah ni kan. Kita akan bincang siri yang akan datang lah. Bab mula siri utama saya akan mula dengan bab ketahanan dulu. Lepas tu kali kedua, yang video kali kedua lagi seronok. Lepas tu kita akan bincang pasal nubuat ramalan kedatangan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dalam kitab Injil dan kitab Taurat. Tapi siri awal ni, siri pertama ni kita akan mula pasal ketuhanan dulu, ilahiyah dulu. Macam biasa saya akan buat dalam bentuk point. Lepas tu saya akan baca balik baca balik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Poin pertama, ni semua ni saya buat dalam 10 poin. Kalau sempat kita akan settle terus 10 poin ni. Kalau tak sempat kita akan buat poin 1 sampai poin 8 je. Sebab poin 9 dengan poin 10 tu dia berkaitan dengan penyaliban. Tapi kalau ada masa kita settle terus 10 poin. Tapi kalau tak ada masa kita buat 5 poin saja. Kalau ada masa lebih kita tambah lagi buat 8 poin. Lepas tu lagi poin yang selebihnya kita akan sambung pada video akan datang. Okey, poin pertama. Okay, saya sebut Yesus senang. Yesus berkata, kita nak apa? Kita nak yang kita nak sampaikan ni adalah siapakah Tuhan yang sebenar? Bukan menurut kita memang of course menurut kita memang Allah Tuhan yang benar. Tapi menurut kita nak tahu menurut Yesus ataupun menurut Bible. Menurut Bible kitab Alkitab ni, siapakah Tuhan yang benar? Kita akan mula dengan poin pertama. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Ni selalu orang dengar ayat ni. Kita baca dalam Yohanes 14 pasal 14 ayat 28. Yohanes 14 28 saya dah tanda ni, saya dah buat lama ni, tanda lama ni. Tapi saya buat dalam bulan lepas tu, tapi terkalut nak pindah rumah apa. Jadi saya tak jalan. Lama saya tak buka. Ni baru saya nak mula balik buka. 14:28 kita akan tengok. Ya ni. Okey, 14:28. Okey. Yohanes 14 pasal 14 ayat 28. Ayat ni kata, kamu sudah mendengar aku berkata, aku akan pergi, tetapi aku akan kembali kepada kamu. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan bersukacita kerana aku pergi kepada Bapa. Oleh sebab Bapa lebih besar daripada aku. Okey. Kita akan baca ayat, kita akan bagi komentar tentang ayat ni. Tentang ayat ni. Komentar. Memang tidak ada siapa pun yang lebih besar daripada Allah. Kerana Allah itu Al-Akbar. Memang apa yang Yesus kata ni betul ya. Sama dengan apa yang Islam kata. Yesus kata Bapa lebih besar daripada aku. Bagi Kristian Bapa tu seumpama kita ni Allah bagi kita. Bagi mereka Tuhan Bapa, bagi kita Allah. Yesus kata Bapa lebih besar daripada aku. Ini sejalan dengan Islam. Islam kata Allah tu Al-Akbar, Maha Besar. Terus orang Islam mengucapkan perkataan yang diucapkan oleh Yesus ni. Kataan yang Yesus kata ni, aku ada Bapa lebih besar daripada aku ni.
orang Islam sebut sehari 5 kali dalam azan. Dalam azan orang Islam sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan sekali, kita sebut sehari, kita orang Islam sebut sehari 5 kali. Dalam solat pun orang sebut Allahu Akbar. Okay, terus dan antara nama Asmaul Husna ni nama-nama Allah yang indah. Dan antara nama Asmaul Husna Allah ialah Al-Kabir, iaitu yang maha besar. Nama Allah pun Al-Kabir, yang maha besar. Ini menunjukkan Yesus mengakui hanya Allah pemilik yang memiliki kebesaran. Dalam ayat tadi kita baca tadi, yang bapa lebih besar daripada aku ni, menunjukkan Yesus mengakui hanya Allah yang memiliki kebesaran. Dia tak mengaku aku besar. Dia tak kata aku lebih besar daripada bapa ataupun aku sama besar dengan bapa. Dia kata bapa lebih besar daripada aku. Okay. Itu nombor pertama. Poin kedua. Yesus berkata, aku tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendakku sendiri. Bayangkan Tuhan kata, aku tak boleh buat apa-apa melainkan dengan kehendak aku. Kita baca ayat ni, Yohanes 5:30. Jalan nak video, okey. Yohanes 5:30, ketak hidung, tersumbat. Yohanes 5:30. Yohanes 5:30, saat kita baca. Okey, Yohanes 5:30. Apa dia kata? Okey. Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendakku sendiri. Aku menghakimi orang menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh itu, keputusanku adil kerana aku tidak mengikut kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutusku. Okey, apa komentar tentang ayat ni? Kita baca komentar tentang ayatnya. Cuba anda bayangkan bagaimana Tuhan tidak boleh melakukan apa-apa menurut kehendaknya. Cuba kita bayangkan, Tuhan yang maha besar tak boleh melakukan apa-apa dengan kehendak dia. Ini bukan Tuhan. Adapun Allah maha kuasa. Tadi Yesus kata dia tak boleh buat apa-apa dengan kehendak dia sendiri. Sedangkan Allah ni fa'alun lima yurid. Allah maha berkuasa Allah maha berbuat apa yang dikehendakinya. Fa'alun lima yurid. Dalam Al-Quran surah Buruj surah 85 ayat ke-16. Allah kata fa'alun lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendaki. Tapi Yesus tak boleh buat apa yang kehendaki. Apa yang dia kehendaki, dia kena buat apa yang Allah kehendaki. Okey, komentar seterusnya. Ayat ini juga menunjukkan bahawa Yesus hanyalah seorang Rasul, utusan Allah yang hanya melakukan apa-apa menurut kehendak Allah. Kerana semua para Nabi dan Rasul hanya melakukan apa yang Allah kehendaki. Yesus macam para Nabi yang lain juga, macam para Rasul yang lain juga. Mereka buat apa yang Allah kehendaki, bukan yang mereka kehendaki. Ayat ini dikuatkan lagi dengan ayat Yohanes 6:38. Okey, Yohanes 6:38. Kita baca apa Yohanes 6:38 kata. Yohanes 6:38. Okey. Kerana aku sudah turun dari syurga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutusku. Nabi Isa mengakui, tetapi Yesus mengakui, dia turun ke dunia ni untuk melakukan kehendak Allah, bukan kehendak dia. Okey, komentar seterusnya. Jadi, siapakah yang mengutuskan Yesus? Okey. Siapa yang tadi Yesus kata dia turun ke bumi ni untuk melakukan kehendak orang yang mengutusnya. Jadi siapa yang mengutusnya? Kita nak tahu, kita kena baca ayat yang seterusnya. Poin nombor 3 pula. Yesus berkata, orang mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ayat ni, ayat nombor Yohanes 13:3. Sebenarnya kita boleh je baca Bible dalam phone, dalam internet, tapi kita nak bagi mereka puas hati, kita guna Alkitab.
Kita buka Bible ni, kita tengok apa yang Bible ni kata. Yohanes 17:3. Yohanes 17:3. Okey. Apa Yesus kata? Jika orang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus, maka mereka mendapat hidup sejati dan kekal. Siapa dia yang mengutuskan Yesus? Bapa. Siapa dia Bapa? Allah. Yesus Kristus hanya utusan. Okey, komentar. Engkau di sini yang Yesus kata, jika orang mengenal engkau di sini merujuk kepada Bapa ataupun orang Islam sebut Allah. Ayat ini sekaligus membatalkan akidah dan menghancurkan terus. Ayat ini menghancurkan terus akidah Trinity yang dipegang oleh orang Kristian. Kerana di dalam ayat ini Yesus menyebutkan engkau Tuhan Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar, the only true God, satu-satunya. Berarti Yesus mengecualikan dirinya serta mengecualikan Roh Kudus daripada menjadi Tuhan. Sebab dia kata the only true God, hanya satu-satunya Tuhan yang benar. Maka tidak boleh memasukkan di celah-celahnya Yesus ataupun Jesus dengan Roh Kudus sebagai Tuhan juga. Tak boleh. Sebab dia kata hanya engkau satu-satunya. Kerana Yesus tidak hanya menyebutkan orang mengenal engkau sebagai Tuhan yang benar. Yesus tak kata supaya mereka mengenal engkau sebagai Tuhan yang benar. Tapi Yesus kata supaya mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Jika Yesus sebut begini saja, boleh jadi ada Tuhan lain lagi yang benar. Kalau macam Yesus sebut supaya orang mengenal engkau Tuhan yang benar, boleh jadi ada lagi orang Tuhan yang benar. Boleh jadi Yesus pun Tuhan yang benar, boleh jadi Roh Kudus pun Tuhan yang benar. Tapi dia tak kata itu. Dia kata hanya ada engkau satu-satunya. Satu-satunya ni penting. The only satu-satunya penting. Okay. Tetapi Yesus menyebutkan jika orang mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, the only true God, maka ini menutup ruang untuk memasukkan akidah Trinity. Ayat Yesus ni satu-satunya ni ataupun the only true God ni menutup ruang, tak boleh masukkan akidah Trinity. Satu-satunya Tuhan yang benar dalam bahasa Arab disebut la ma'budu bihaqqin illallah. Dalam la ma'bud, tidak ada yang sembah bihaqqin, dengan hak kecuali Allah. Dan antara nama Allah juga adalah Al-Haq, yang maha benar. Di hujung ayat pula Yesus menyebutkan dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus. Sama macam dua kalimah syahadah orang Islam. Sama seperti dua kalimah syahadah orang Islam. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sama. Maka dapat disimpulkan bahawa dua kalimah syahadah umat Yesus ataupun umat Nabi Isa pada zaman baginda adalah La ilaha illallah wa Isa Rasulullah. Berdasarkan ayat ni. Okey, begitu juga dua kalimah hidung tersumbat. Begitu juga dua kalimah syahadah umat Nabi Musa pada zaman baginda menjadi La ilaha illallah wa Musa Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Musa utusan Allah. Dan dua kalimah syahadah umat Islam menjadi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang dengan hak dengan benar yang disembah melainkan Allah. Tapi saya tak tahu pada zaman umat Nabi Musa dulu mereka kena sebut ke tak, nak jadi waktu kalau nak jadi Islam, nak jadi orang Muslim pada zaman Nabi Musa dan nak jadi Muslim pada zaman Nabi Isa, saya tak tahu mereka kena lafazkan ke tak. Tapi kalau kita sebagai umat Islam, kalau kita nak jadi pengikut Nabi Muhammad, nak jadi Islam, kita kena lafazkan dengan mulut. Tak cukup beriktikad dalam hati, dia kena ada tiga. Nak jadi Islam dia kena tiga. Pertama,
qaul bil lisan, perkataan dengan mulut, kita mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua, i'tiqad dalam hati. I'tiqad dalam hati kita tak ikut lafaz saja, tapi hati kita tak, hati kita kufur, itu dipanggil munafik. Dan yang ketiga, kita wajib beramal dengan amalan tubuh badan. Amalul bi arkan, amal dengan tubuh badan. Itu syarat untuk jadi muslim. Definisi iman menurut Islam: qaulu bil lisan, tasdiqu bil jinan, amalu bil arkan. Amalu bil arkan, amalan dengan anggota badan. Okey, tadi Tanah Abang itu ya. Tanah Abang kata berdasarkan ayat Yohanes 17:3 ni, kita boleh dapat kesimpulan bahawa hanya Allah ataupun Tuhan Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Kita dapat simpulkan bahawa Yesus Kristus hanya utusan, dan kita dapat simpulkan bahawa kita dapat istinbat daripada ayat ni adalah 2 kalimah syahadah umat Nabi Isa ataupun umat Yesus. La ilaha illallah wa Isa Rasulullah. Berdasarkan ayat ni je, Yohanes 17:3. Okey. Poin nombor 4. Yesus berkata, tidak seorang pun, yang ni sonok. Ini penting. Sebab ada berkaitan dengan kisah Nabi Muhammad juga. Nombor 4. Yesus berkata, tidak seorang pun mengetahui bila hari kiamat. Dalam ayat ke 13, Markus 13 pasal 13 ayat 32. Yesus kata, tidak seorang pun mengetahui bila hari dan waktunya, iaitu hari kiamat. Hanya Bapa yang tahu. Kita baca Markus pasal 13 ayat 32. Markus pasal 13 ayat 32. Okey. Meskipun demikian, tidak seorang pun yang mengetahui hari dan waktunya, baik malaikat di syurga ataupun anak. Anak tu merujuk pada dia. Hanya Bapa yang tahu. Ya. Penting ingat betul-betul ya. Dia kata tidak siapa pun yang tahu bila hari kiamat, bila hari dan waktunya, iaitu hari kiamat. Malaikat di syurga pun tak tahu. Termasuk Roh Kudus sekali Holy Spirit pun termasuk. Dan dia kata diri dia sendiri, termasuk anak pun tak tahu. Anak di sini adalah merujuk pada diri dia sendiri, Yesus tak tahu bila hari kiamat, Roh Kudus pun tak tahu, malaikat pun tak tahu, hanya siapa yang tahu? Kita baca. Hanya Bapa yang tahu. Menurut Islam, sebenarnya Bapa tu Allah. Hanya Allah yang tahu bila hari kiamat. Komentar. Yesus tidak hanya menyebutkan hanya Tuhan yang tahu. Yesus tak kata hanya Tuhan yang tahu, tetapi Yesus menyebutkan hanya Bapa yang tahu. Penting jika Yesus menyebutkan hanya Tuhan yang tahu, kalau Yesus sebutkan hanya Tuhan yang tahu, mungkin masih ada ruang bagi orang Kristian untuk takwil bahawa Yesus pun tahu, bahawa Roh Kudus pun tahu. Kalau Yesus kata hanya Tuhan yang jika Yesus menyebutkan hanya Tuhan yang tahu, boleh jadi kemungkinan Yesus pun tahu juga bila hari kiamat, kemungkinan Roh Kudus pun tahu juga. Tapi Yesus tak kata hanya Tuhan yang tahu. Yesus kata hanya Bapa yang tahu. Kalau betul lah akidah Trinity ni pun, kita bayangkan akidah ni betul. Kalau betul pun, antara ketiga-tiga ni, Tuhan Bapa, Yesus dan Roh Kudus ni, kalau bagi orang Kristian adalah Tuhan, tapi Yesus kata yang tahu hari kiamat hanya satu daripada tiga ni, iaitu Bapa. Bermakna Bapa ni lebih power, lebih tinggi daripada dua yang bawah ni, Yesus dan Roh Kudus. Kalau Tuhan, ada Tuhan yang paling tinggi, yang power, ada Tuhan yang rendah, yang tak kuasa, kita nak pilih sana. Kita nak pilih Tuhan yang mana? Itu kita kena fikir. Okey. Jika Yesus menyebutkan hanya Tuhan yang tahu, mungkin masih ada ruang bagi orang Kristian untuk takwil bahawa Yesus dan Roh Kudus pun tahu, kerana ketiga-tiga ni adalah Tuhan, adalah satu Trinity. Tetapi Yesus
cuma menyebutkan hanya Bapa yang tahu. Berarti selain daripada Tuhan, Bapa tidak ada yang tahu. Yesus kata hanya Bapa yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Berarti selain daripada Bapa, sama ada Yesus kah, sama ada Roh Kudus kah, tak tahu bila hari kiamat. Bahkan tidak sekadar itu, Yesus juga mengatakan bahawa malaikat di syurga pun tidak tahu, anak termasuk Yesus sendiri pun tidak tahu. Sekali lagi Yesus mengecualikan dirinya dan Roh Kudus sebagai Tuhan. Sekali lagi dia mengecualikan diri dia dan mengecualikan Roh Kudus sebagai Tuhan. Kerana Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan tu maha mengetahui. Al-Alim. Tapi kalau Yesus tak tahu, Roh Kudus pun tak tahu bila hari kiamat, mereka bukan Tuhan lah. Okay. Jika Yesus dan Roh Kudus tidak tahu, maka tidak layak menjadi Tuhan. Jadi tidak boleh memasukkan di celah-celahnya Yesus dan Roh Kudus sebagai Tuhan. Maka sekali lagi terbatallah akidah Trinity. Sekali ayat ni pun membatalkan akidah Trinity. Tuhan tiga dalam satu ni. Ini ada persamaan yang jelas dengan peristiwa Nabi Muhammad SAW apabila ditanya tentang hari kiamat. Bilakah berlakunya kiamat oleh malaikat Jibril? Dan Nabi Muhammad menjawab yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama dengan peristiwa Nabi Muhammad bila dalam hadis Jibril, dalam hadis yang awal-awal kali dalam Sahih Muslim, ada Imam Muslim sebut pasal hadis dalam bab iman, kitab iman, yang mana malaikat jumpa Nabi Muhammad, malaikat Jibril tanya, bila hari kiamat? Malaikat Jibril tanya Nabi, bila hari kiamat? Lepas tu Nabi jawab apa? Nabi Muhammad jawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, maksud Nabi, kalau orang yang tanya pun tak tahu, iaitu Jibril, maka orang yang ditanya pun tak tahu juga, iaitu Nabi Muhammad. Sama, Nabi Muhammad tak tahu bila hari kiamat, maka Nabi Muhammad bukan Tuhan. Yesus tak tahu hari kiamat, bila hari kiamat, bermakna Yesus bukan Tuhan. Kita baca pasal hadis tu. Dalam hadis yang malaikat tanya Nabi tu dia orang Islam lah, kita sebut sebagai hadis Jibril. Ada buku dah, syarah hadis Jibril. Buku ni syarah khusus mensyarahkan hadis Jibril saja. Hadis tu tanya bila tentang rukun hadis Jibril tu kan ajak kita tentang rukun Islam, rukun iman. Dan saya nak tunjuk yang Nabi Muhammad pun tak tahu bila hari kiamat. Mana tahu? Yang malaikat tanya ada, kabarkan kepada aku tentang Islam, kabarkan tentang Nabi jawab Islam tu apa. Tu Jibril tanya lagi Nabi, kabarkan aku tentang iman. Nabi jawab iman tu apa. Tu malaikat tanya lagi, apa itu ihsan? Nabi sebut, Nabi habang apa itu ihsan. Soalan yang terakhir malaikat tanya, bila hari kiamat? Soalan tu tak lelaki itu berkata, lelaki itu adalah Jibril yang menyerupai seorang lelaki. Jibril tanya Nabi kan, kabarkan kepadaku bila terjadinya kiamat. Maksud Jibril ni, habaq kat aku bila kiamat ni berlaku. Nabi jawab, yang ditanyakan kepadanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Maksud Nabi, kalau orang yang tanya pun tak tahu, orang yang kena tanya lagi tak tahu. Sama Nabi Isa pun, Yesus pun tak tahu bila hari kiamat. Yesus pun tak tahu bila hari kiamat, Nabi Muhammad pun tak tahu bila hari kiamat. Bermakna mereka dua ni mustahil Tuhan. Sama ada Kristian ke, sama ada geng-geng sufi yang melampau ke, macam yang video saya lepas ke, yang kata Nabi Muhammad tu Tuhan ke, membantah mereka ni, yang menganggap Nabi Isa dan menganggap Nabi Muhammad ni sebagai Tuhan. Tuhan tu maha mengetahui. Kalau Yesus tak tahu bila hari kiamat, kalau Nabi Muhammad tak tahu bila hari kiamat, macam mana dia boleh jadi Tuhan? Dia sama tu kan. Ini menunjukkan bahawa kedua-duanya hanyalah utusan Allah, hanya Rasul Allah yang tidak tahu bilakah hari kiamat.
Sedangkan Allah mengetahui, Allah tahu bila hari kiamat. Antara syarat nak jadi Tuhan, kena tahu bila hari kiamat. Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Buktinya dalam surah Al-Zukhruf. Surah Al-Zukhruf surah 43. Al-Zukhruf surah 43. Kita akan buktikan Allah tahu bila hari kiamat. Surah 43. Okey, surah 43 ayat ke 85. 85. Okey. Dan maha suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat ni menunjukkan hanya Allah yang tahu bila hari kiamat. Bermakna siapa yang tahu bila hari kiamat, dia adalah Tuhan. Yesus tahu. Yesus tak tahu bila hari kiamat. Nabi Muhammad, kita tanya kepada orang yang anggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Nabi Muhammad tahu tak bila hari kiamat? Dalam hadis Jibril sebut Nabi Muhammad pun tak tahu bila hari kiamat. Dalam Alkitab ataupun Bible pun sebut Yesus tak tahu bila hari kiamat. Bermakna mereka berdua ni, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya utusan Allah. Tidak lebih daripada itu. Utusan dan Rasul Allah. Tapi mereka lebih dari Nabi lain sebab Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim apa ni, mereka Nabi Ulul Azmi. Tapi mereka tak akan sampai ke tahap ketuhanan. Okay. Dan antara nama Al-Husna Allah, Al-Alim. Nama Allah pun Al-Alim, Maha mengetahui. Poin kelima, saya bagi laju sikit. Saya buat video panjang-panjang orang tak tengok. Saya buat pendek-pendek. Kalau video panjang saya akan cut. Saya akan buat siri lain pula. Sebab saya lama tak buat video tu, jadi agak sikit. Dia kekok-kekok sikit. Lama tak buat video. Betulnya sudah saya tulis lama lah ni. Cuma nak pindah rumah. Dia geli kalut apa, nak angkat buku masuk, nak kemas cari balik buku lambat. Hari ni saya tak kerja. Saya alang-alang tu bagi settle tu. Sebab saya nak buat siri lain pula akan datang. Siri kedua ni akan best. Akan seronok. Kalau boleh habis bab ketuhanan ni, topik ketuhanan ni, kita akan masuk siri kedua tentang nubuat, ramalan Nabi Muhammad dalam kitab Bible, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Yang tu seronok. Okey, yang kelima. Yang kelima, Yesus kata, seorang utusan tidak lebih daripada yang mengutusnya. Seorang utusan atau rasul tidak lebih daripada orang yang mengutusnya. Daripada yang mengutusnya. Daripada yang mengutus rasul. Tuhan Allah. Dalam ayat Yohanes 13:16. Yohanes 13:16. Yohanes 13:16. Yohanes, mana ada Yohanes? Okey, Yohanes 13 pasal 13 ayat nombor 16. Sungguh benar kata-kataku ini, seorang hamba tidak lebih penting daripada tuannya. Seorang utusan tidak lebih penting daripada orang yang mengutusnya. Yesus mengaku, Yesus kata seorang utusan tidak lebih daripada yang mengutusnya. Tadi ayat kita baca tadi yang engkau satu-satunya Tuhan yang benar, ya, dan Yesus Kristus yang engkau utus tu. Ayat tadi menunjukkan yang mengutus Yesus adalah Tuhan Bapa ataupun Allah. Dan ayat ni pula Yesus kata yang mengutus yang diutuskan, iaitu Rasul, tidak lebih penting daripada yang mengutusnya, iaitu Allah. Komentar tentang ayat ni. Komentar tentang ayat ni. Yohanes pasal 13 ayat 16. Ayat ini menunjukkan bahawa yang mengutuskan itu lebih baik daripada yang diutuskan. Dan ayat yang kita baca sebelum ni, iaitu ayat Yohanes 13:3 yang kita baca sebelum ni, yang kata hanya engkau satu-satunya Tuhan benar dan Yesus Kristus yang engkau utus ni, menyebutkan bahawa Yesus
adalah seorang utusan yang diutuskan oleh Allah ataupun diutuskan oleh Tuhan Bapa. Maka sudah tentu Allah lebih baik daripada Yesus. Sebab apa lebih baik? Sebab Yesus sendiri kata yang mengutuskan lebih baik daripada yang diutuskan. Maka sudah tentu Allah itu lebih baik daripada Yesus, kerana Allah adalah Tuhan yang mengutuskan Yesus, sedangkan Yesus ataupun Nabi Isa hanyalah utusan Allah. Arab sebut Rasulullah. Saya kira buat laju ni. Masuk poin seterusnya, poin ke-6 pula. Paulus, ni kita ambil kata-kata Paulus. Sebab Kristen anggap Paulus ni sebagai Rasul. Kan dia kata Nabi Isa ni Tuhan. Maka pengikut-pengikut Nabi Isa mereka anggap sebagai Rasul. Okey, Rasul Paulus mereka kata dalam tanda kutip. Rasul bukan Rasul kita. Rasul kita Nabi Muhammad yang terakhir. Paulus berkata, kepala bagi Yesus adalah Tuhan. Kepala bagi Yesus adalah Tuhan. Kita baca ayat ni. Perjanjian baru 1 Korintus. Perjanjian baru 1 Korintus. Perjanjian baru 1 Korintus. Okey. Ayat 3. Perjanjian baru 1 Korintus ayat 3. Pasal 11. Pasal 11 ayat 3. Yesus kata, aku mahu kamu memahami hal ini. Kristus ialah kepala setiap orang lelaki-lelaki. Suami ialah kepala kepada isteri. Kena dengar betul-betul ya, penting. Kita nak tahu apa dia yang nak masukkan dalam ayat ni. Paulus kata, aku mahu kamu memahami hal ini. Kristus ialah kepala setiap orang lelaki. Suami ialah kepala isteri. Dan Allah ialah kepala Kristus. Kita beri komentar ayat ni. Konteks ayat ini sedang bercakap tentang authority. Ayat ni sedang bercakap tentang authority. Siapa yang lebih berkuasa. Iaitu tentang authority, iaitu siapa yang lebih berkuasa. Kerana pada awal ayat ni menyebutkan Kristus ialah kepala kepada setiap orang lelaki-lelaki. Sebab Yesus adalah Rasul. Dan orang selain daripada Rasul adalah pengikut Rasul. Okey, sebab kerana pada awal ayat menyebutkan bahawa Kristus ialah kepala kepada setiap orang lelaki, kerana Yesus adalah Rasul, sedangkan Rasul adalah kepala ataupun ketua bagi umat. Ayat seterusnya pula menyebutkan suami ialah kepala bagi isteri. Sebab apa suami kepala pada isteri? Sebab suami adalah ketua keluarga. Okey, yang seterusnya lebih penting. Dan di hujung ayat menyebutkan Allah ialah kepala Kristus. Sebab Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sedangkan Yesus hanyalah utusan. Ayat ia ada Paulus yang mewasakkan agama Kristian, dia sendiri mengakui Yesus Allah adalah Tuhan kepada Yesus. Okay, poin ke-7. Poin ke-7 pula, Yesus berkata kepada Maria Magdalena. Ni sonok. Ni bukan sonok apa. Ni pasal jelas sangat yang menunjukkan Nabi Isa bukan Tuhan ayat. Poin ke-7, Yesus berkata kepada Maria Magdalena, aku kembali kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhanmu menyebut Allah. Yesus kata dekat Maria Magdalena, aku kembali kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus mengakui dia ada Tuhan. Tuhannya sama dengan Tuhan Maria Magdalena. Bapa dia pun sama dengan bapa Maria Magdalena. Kita percaya ni dalam Perjanjian Baru Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat ke-17. Okey. Yohanes pasal 20 ayat ke-17. Tetapi Yesus berkata kepadanya, kepada Maria Magdalena, jangan pegang aku kerana aku belum lagi kembali kepada Bapa. Pergilah kepada pengikut-pengikutku
dan beritahu mereka bahawa aku sekarang kembali kepada bapaku dan bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Patutnya kan, penggunaan Allah di sini ni, Allahku dan Allahmu ni salah, tak betul. Patutnya bukan Allahku dan Allahmu, tapi ilahku dan ilahmu. Nanti kita akan kritik bab penggunaan Allah ni, penggunaan kalimah Allah dalam Bible ni kan. Kita akan kritik dalam topik kitabah, tentang perbandingan kitab-kitab. Saya dah tulis dah sikit. Nanti kita akan, kan saya mula dengan ketuhanan dulu. Lepas saya akan masuk bab nubuat tentang ramalan Nabi Muhammad dalam Bible. Lepas tu terakhir tu saya akan bab kitab-kitab. Tu seronok sikit. Kita akan kritik penggunaan kalimah Allah dalam Bible. Memang dia penyalahgunaan, bukan penggunaan saja, penyalahgunaan kalimah Allah dalam Bible. Lah ni kita kita cakap bab ketuhanan dulu. Wah, 20 Yohanes 20:17 kita baca tadi. Yesus berkata, aku sedang kembali kepada bapaku dan bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Komentar tentang ayat ni. Dua ayat nak sebut gagak. Komentar. Kalau orang Kristian mengatakan Yesus adalah anak Tuhan kerana mengaku sebagai anak Tuhan, kalau orang Kristian kata Yesus ni anak Tuhan, Yesus mengaku sebagai anak Tuhan, maka sekarang Yesus juga mengatakan kepada Maria Magdalena, aku pergi kepada bapaku dan bapamu. Kalau orang Kristian anggap Yesus ni anak Tuhan sebab Yesus mengaku sebagai anak Tuhan, maka mereka kena kata Maria Magdalena pun anak Tuhan, sebab Yesus kata bapaku dan bapamu. Adakah orang Kristian akan menganggap Maria Magdalena sebagai anak perempuan Allah? Na'udzubillah. Kalau orang Kristian anggap Maria Magdalena sebagai anak perempuan Allah, tak nak kata apa. Sebab Yesus kata dekat Maria ni, bapaku dan bapamu. Adakah orang Kristian nak kata Maria Magdalena pun anak Tuhan, anak perempuan Tuhan? Na'udzubillah. Maha suci Allah daripada apa yang mereka katakan. Ta'ala Allah amma yaqulu uluan kabira. Bahkan di dalam ayat ini, Yesus mengakui dia mempunyai Tuhan yang sama dengan Tuhan Maria Magdalena. Dan sama dengan Tuhan kita. Yesus mengakui dalam ayat ni, dia ada Tuhan. Tuhan dia sama dengan Tuhan Maria Magdalena. Dan Tuhan dia sama dengan Tuhan kita semua. Apa dia? Siapa yang Tuhan yang sama? Allahnya. Semua orang Kristian ke, Yahudi ke, Islam ke, semua merujuk kepada Allah. Tuhan kita semua. Yesus kata bapaku dan bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Okey. Bahkan di dalam ayat ini Yesus mengakui bahawa dia mempunyai Tuhan yang sama dengan Tuhannya Maria Magdalena dan sama dengan Tuhan kita semua. Yesus kata Tuhanku dan Tuhanmu. My God and your God. Arab kata Rabbi wa Rabbukum. Perkataan Yesus ni iaitu Tuhanku dan Tuhanmu ini tercatat di dalam Al-Quran. Yesus kata Tuhanku dan Tuhanmu. Dalam ayat ni, dalam Al-Quran pun ada sebut. Nabi Isa kata sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kita baca dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Okey, surah Ali Imran ayat ke-51. Sesungguhnya Allah itu, ni perkataan Nabi Isa dalam Al-Quran. Nabi Isa kata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sama dengan ayat Yohanes 20:17, pasal 20 ayat 12. Sama dengan ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-51. Nabi Isa kata sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Kerana itu sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Ayat ke-51. Bahasa Arab dia innallaha rabbi wa rabbukum Innallaha rabbi wa rabbukum
fa'buduh hadza siratum mustaqim. Kata Nabi Isa. Sama Al-Quran sebut Nabi Isa kata dekat umat dia, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Al-Quran pun mengaku yang dalam Al-Quran pun ada Allah sebut yang Nabi Isa kata kat kaum dia, Tuhanku, dia ada Tuhan. Bible pun sebut Yesus kata kat kaum dia, aku ada Tuhan, kaumku dan kaummu. Okey, kita masuk ke 8 pula. Apa nombor 8 pula? Pendek lah ni, 45 minit. Saya nak buat pendek-pendek lah. Apabila seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, perintah manakah yang paling utama di antara semua perintah? Ahli Taurat tanya Nabi Isa, perintah apakah yang paling utama di antara semua perintah? Apa jawab? Yesus jawab apa? Kita baca dalam Markus pasal 12. Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat ke 29. Okey. Ahli Taurat tanya Yesus, apakah perintah yang paling utama di antara semua perintah-perintah? Yesus menjawab, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah hai Bani Israel, Allah Tuhan kita, dialah Tuhan yang Esa. Itu kata perintah yang penting. Komentar ayatnya. Jika Trinity adalah perintah yang utama, sudah tentu Yesus akan menyebutkannya. Okay? Kalau Trinity ni adalah perintah yang paling utama, Yesus akan sebutlah. Bila ahli Taurat tanya Yesus, apakah perintah yang paling penting, yang paling utama? Kalaulah Trinity ni adalah perintah yang paling utama, pada masa tu Yesus akan jawab Trinity. Apa yang Yesus jawab? Dengarlah hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, dialah Tuhan yang Esa. Okey. Dalam bahasa Ibrani dia sebut, dalam bahasa Ibrani sebut Shema Israelu Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad dalam perkataan dalam kitab yang bahasa asal dan Yesus sebut ni, Shema Israel, hai orang Israel, Adonai Eloheinu, Tuhan itu ilah kita, Adonai Echad, Tuhan kita tu Esa. Dalam bahasa Ibrani dah Echad di sini sama dengan Ahad dalam bahasa Arab. Echad sama persis seperti ayat surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sama yang dalam bahasa Ibrani dah, bahasa asal dah, sebut Echad, Shema Israelu Adonai Eloheinu Adonai Echad, sama dengan dalam Al-Quran Qul huwallahu ahad. Sama, katakanlah Tuhan itu Esa. Dan ucapan tauhid ini dulu pernah diucapkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa pun ada sebut kat perkataan ni, Shema Israelu Adonai Eloheinu Adonai Echad. Nabi Musa sebut dalam kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal ke-6 ayat ke-4. Apa yang Yesus sebut ni, Nabi Musa dah sebut dah kepada kaum dia, Shema Israelu Adonai Eloheinu Adonai Echad. Lepas tu Nabi Musa sampai ke zaman Nabi Isa ataupun zaman Yesus pula sebut Shema Israelu Adonai Eloheinu Adonai Echad. Sampai ke zaman Nabi Muhammad pula sebut Qul huwallahu ahad. Ini ucapan tauhid. Ayat ini juga menunjukkan bahawa dakwah nabi-nabi Bani Israel hanya ditujukan kepada kaumnya. Adalah ayat kita baca ni menunjukkan dakwah nabi-nabi Bani Israel ditujukan kepada kaum dia saja. Sebab dikatakan, dengarlah hai bangsa Israel, hai orang Israel. Bukan Nabi Isa kata, dengarlah, Nabi Musa dan Nabi Isa kata, dengarlah hai orang Israel. Nabi Isa tak. Nabi Isa tak tuju kepada orang Arab, Nabi Isa tak tuju kepada orang Melayu, Nabi Isa tak tuju kepada orang Melayu Indonesia ataupun Melayu Malaysia.
Adapun tapi dakwah Nabi Muhammad dalam Al-Quran dan Al-Quran ditujukan kepada seluruh manusia. Yang Nabi Musa ditujukan, dakwah Nabi Musa ditujukan kepada kaumnya, iaitu Israel, Bani Israel. Dakwah Nabi Isa ataupun Yesus ditujukan kepada kaumnya, iaitu Bani Israel. Sebab dalam ayat disebut hai orang Israel, hai Bani Israel. Tapi dakwah Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran ditujukan kepada seluruh manusia. Justru di dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkan ya ayyuhal Arab. Dalam Al-Quran Allah tak kata ya ayyuhal Arab, wahai orang Arab, atau ya ayyuhal Indonesi, wahai orang Melayu Indonesia, atau ya ayyuhal Malizi, wahai orang Melayu Malaysia. Tapi Nabi Muhammad tak kata itu. Allah tak sebut itu. Dalam Al-Quran sebut ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ayat Al-Quran ni menjadi bukti dakwah Nabi Muhammad dan Al-Quran ditujukan kepada seluruh umat manusia, termasuk seluruh alam. Bahkan bukan sekadar manusia, pada seluruh alam. Sebab dalam ayat Al-Anbiya pasal ayat ke-21, surah 21 ayat ke-107 disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bukan dakwah Nabi Muhammad ni dalam Al-Quran bukan sekadar untuk orang Arab saja, bukan untuk orang Malaysia saja, bukan untuk orang Indonesia saja atau orang Malaysia saja atau orang Yahudi saja, tapi untuk seluruh manusia, bahkan termasuk seluruh alam. Okey, penutup bab penyaliban 51 minit. Boleh habis kot ni, tak panjang kot. Penutup dia bab penyaliban. Kita akan baca mukadimah masalah penyaliban. Okay. Masalah penyaliban adalah doktrin, trust ataupun usuluddin dalam agama Kristian. Masalah bab penyaliban ni, Nabi ataupun Yesus mati di kayu salib ni adalah doktrin ataupun usuluddin dalam agama Kristian. Kerana menurut Kristian, misi utama Yesus datang ke bumi ataupun tujuan Tuhan mengutuskan anaknya ke bumi adalah untuk mati di tiang salib. Masalah penyaliban ni penting sebab apa? Sebab untuk menebus dosa-dosa Nabi Adam. Orang Kristian anggap dosa Nabi Adam, yang Nabi Adam makan buah, lepas tu Nabi Adam kena buang dari syurga. Dosa tu sampai kepada kita, kena pada anak keturunan dan semua. Jadi untuk dosa tu diampunkan, Tuhan Bapa kena hantar anak dia, iaitu Yesus, untuk mati di kayu salib bagi menebus segala dosa-dosa keturunan. Dia panggil original sin, dosa warisan. Saya baca lain. Masalah penyaliban adalah doktrin trust ataupun usuluddin dalam agama Kristian. Kerana menurut Kristian, misi utama Yesus datang ke bumi ataupun tujuan Tuhan Bapa mengutuskan anaknya ke bumi adalah untuk mati di tiang salib bagi menebus dosa yang telah dilakukan oleh Nabi Adam, iaitu dosa warisan ataupun the original sin. Adapun di dalam Islam tidak ada konsep dosa warisan ni, tak ada dalam Islam. Kerana setiap orang tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Dan Al-Quran sebut dalam surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-164, dan surah Al-Fatil surah ke-35 ayat ke-18. Allah sebut setiap orang tidak menanggung dosa orang lain. Kita baca ya. Dalam surah Al-An'am surah ke-6. Al-An'am surah ke-6. Okey. Tidaklah mereka memerhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal generasi itu telah kami teguhkan penduduknya di bumi, iaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Mana ayat dah? Okey.
Surah lain surah apa? Surah apa silap? Al-An'am 164. Al-An'am surah ke-6 ayat ke 164. Apa ni? 164. Okey, katakanlah wahai Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu, dan setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri yang bertanggungjawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Dalam Al-Quran sebut orang yang buat dosa dia sendiri yang tanggung, anak cucu dia takkan tanggung dosa-dosa dia. Tapi menurut doktrin ataupun menurut orang Kristian, dosa Nabi Adam yang buat dulu ni, sedangkan Allah dah ampun dalam Al-Quran. Al-Quran sebut Allah dah ampun dosa Adam tu. Tapi bagi Kristian, Allah belum ampun Nabi Adam. Tapi untuk Allah ampunkan dosa Nabi Adam tu, Allah kena hantar anak dia, iaitu Yesus, untuk mati di tiang salib untuk menebus dosa warisan dosa Nabi Adam. Bahkan menurut perjanjian lama, menurut Taurat sendiri, Taurat sendiri kata seorang anak tidak usah menanggung akibat daripada dosa bapanya. Dalam Taurat sendiri, dalam perjanjian lama ni pun kata anak tidak akan menanggung dosa bapanya. Kita baca dalam Yehezkiel perjanjian lama. Yehezkiel perjanjian lama. Saya fikir dah. Yehezkiel perjanjian lama pasal ke-18 ayat ke-20. Orang yang berdosa akan mati. Seorang anak tidak usah menanggung akibat daripada dosa bapanya. Dalam ni Alkitab ni kata bapa, anak-anak keturunan dia takkan tanggung dosa dia. Kalau dia bapak dia yang buat dosa, bapak dia yang akan tanggung. Anak dia tak tanggung dosa bapak dia. Menurut Kristian, Nabi Adam buat dosa, anak dia kena tanggung. Anak keturunan dia semua kena tanggung. Kecuali kalau Allah utus anak dia, iaitu Yesus, untuk mati di tiang salib, baru dosa-dosa semua tu diampun. Pelik lah. Doktrin dia pun ni pelik sikit. Tak faham? Okey. Kalaulah isu penyaliban ini tidak pernah berlaku, ataupun Yesus ataupun Nabi Isa tidak pernah mati di kayu salib, maka runtuh agama Kristian. Kerana keselamatan bagi mereka mesti dengan penyaliban Yesus di kayu salib. Bahkan menurut Bible, dosa hanya dapat diampunkan jika ada pertumpahan darah. Menurut Bible, dosa hanya diampunkan kalau ada pertumpahan darah. Jadi bermakna kena ada berlaku pertumpahan darah baru dosa diampunkan. Dalam Ibrani, perjanjian baru Ibrani ya. Dahsyat ni. Kena ampun dosa kena ada pertumpahan darah dulu. Okey, Ibrani sebab depa duk kata kat Islam, ni duk sebab dakwah dengan pedang. Kata Islam ni tersebab melalui pedang, melalui pertumpahan darah. Kita tengok apa kata Bible. Ibrani pasal ke-9. Ibrani pasal ke-9. Ayat ke-22. Okey. Sebenarnya menurut Taurat, hampir segala sesuatu disucikan dengan darah. Demikian juga dosa hanya dapat diampunkan jika ada pertumpahan darah. Dalam kitab Ibrani, surah Ibrani kepada orang Ibrani, dalam perjanjian baru kata dosa hanya dapat diampunkan hanya melalui pertumpahan darah. Okey, kita masuk poin ke-9. Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabaqtani. Ni memang perkataan ni memang famous. Selalu orang Kristian depa dengar perkataan ni depa jadi trauma. Kalau betul Yesus kan dia jangan salib kan. Yesus panggil,
Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bayangkan Tuhan, dah lah mereka kata Tuhan disalib, Tuhan ada Tuhan lain, tapi Tuhan lain tu meninggalkan dia pula. Tuhan meninggalkan Tuhan. Dalam kita tengok perkataan Yesus ni, Eli lama sabaqtani, dalam Matius pasal 27. Matius pasal 27. Matius. Okey, Matius pasal 27 ayat 46. Okey, disebutkan pada tengah hari selama 3 jam seluruh negeri itu menjadi gelap. Pada pukul bermula pada surah 45 sampai bermula pada ayat 45 sampai ayat 46. Pada tengah hari itu selama 3 jam seluruh negeri itu menjadi gelap. Ayat 46, pada pukul 3 petang Yesus berseru dengan suara yang lantang, Eli Eli lama sabaqtani. Yang bermaksud depa tulis kata Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sepatutnya bukan Allahku. Eli tu maksud dia ilah, ilahku, ilahku, ilahi, ilahi. Jadi ni orang panggil penyalahgunaan kalimah Allah. Kita akan kritik tentang penyalahgunaan kalimah Allah ni. Kita akan kritik dalam topik seterusnya. Lepas topik kenabian, nubuat ni, kita akan masuk topik kitabah. Komentar. Bukankah Yesus sedang memohon pertolongan kepada Allah? Dalam ayat ni kan, bukankah kita nampak Yesus tu sedang memohon pertolongan kepada Allah? Kalau Yesus adalah Tuhan, kalau Yesus adalah Tuhan, seperti kata orang Kristian kan, maka Tuhan mana lagi dia panggil? Dan kalau betul Yesus sendiri adalah Tuhan, dia sepatutnya berkata, diriku, mengapa aku meninggalkan aku? Kalau Yesus sendiri dah Tuhan kan, pasal apa dia kata Eli lama sabaqtani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau dia Tuhan, dia sepatutnya kata diriku, mengapa aku meninggalkan aku? Dan apakah sebutan Eli ni tidak dengar seperti ilahi. Kita nak sama Eli dalam bahasa Arab sebut ilahi, nak sama. Tuhanku. Ini tidak dan apakah bunyi sebutan Eli ini tidak dengar seperti ilahi. Memang sama. Sudah tentu sama. Berarti Tuhan yang Yesus maksudkan adalah Allah. Dalam Eli lama sabaqtani, dia bahasa Aramaik. Bahasa Nabi Isa, bahasa Yesus, bahasa Aramaik, ataupun kita sebut bahasa Suryani. Dan antara Asma al-Husna Allah juga ialah Al-Ilah. Nama Allah, Asma al-Husna Allah, Al-Ilah, Tuhan yang disembah. Yesus pun panggil waktu di kayu salib. Kalau betul yang Yesus di kayu salib, dia pun panggil Allah. Kita ada jawapan lain. Bukan Yesus di kayu salib. Tapi tak apa. Yesus mengatakan Eli lama sabaqtani. Ni dialek bahasa Aramaik, dialek Suryani. Bahasa Arab sebut ilahi limadza taraktani. Dalam bahasa Aramaik tadi, Yesus sebut dalam perkataan dalam bahasa Aramaik ataupun bahasa Suryani, Eli lama sabaqtani. Tapi kalau bahasa Arab sebut ilahi limadza taraktani. Ini nak sama, memang nak sama bahasa ni. Depa bahasa serumpun, bahasa Ibrani, bahasa kitab Taurat, bahasa Aramaik ataupun bahasa Suryani, bahasa kitab Injil dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, depa bahasa serumpun, hampir sama. Nak kita baca ni. Okey. Jika orang Kristian mengatakan bahawa Yesus mati di salib, bererti Tuhan betul-betul telah meninggalkan Yesus. Kalau kan dalam ayat ni tadi, kitab Bible kata Yesus panggil Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau lah betul Yesus
ataupun Nabi Isa disalib, bererti Tuhan memang betul-betul meninggalkan Yesus. Kalau Tuhan tak meninggalkan Yesus, Yesus takkan mati. Okay. Jika orang Kristian mengatakan bahawa Yesus mati disalib, bererti Tuhan betul-betul telah meninggalkan Yesus. Sedangkan dalam Bible, dalam Perjanjian Lama, menyebutkan Tuhan tidak sekali akan mengecewakan kamu atau meninggalkan kamu. Dalam kitab Ulangan pasal ke-31. Kita baca, kita bagi dia percaya, kita baca. Ulangan pasal ke-31 ayat ke-6. Kamu harus yakin dan berani. Jangan takut akan bangsa-bangsa itu. Tuhan Allah kamu akan menyertai kamu. Dia tidak sekali-kali akan mengecewakan kamu ataupun meninggalkan kamu. Dalam kitab Nabi sebut Allah takkan meninggalkan kamu. Tapi kalau lah betul Yesus tu mati di kayu salib, berarti Allah memang meninggalkan Yesus. Berarti ayat dia tak betul. Sama ada Yesus mati, sama ada Yesus tak mati di kayu salib, ataupun ayat ni tak betul. Pilih yang mana? Kalau ayat ni betul bahawa Tuhan takkan meninggalkan kita, berarti Yesus tak mati di kayu salib. Ada dua kemungkinan tu ya. Dua kemungkinan tu saja. Okay, jika Yesus tetap dibunuh dan disalib, mudah lah. Dekat sikit. Jika Yesus tetap dibunuh dan disalib, bererti Tuhan telah meninggalkan Yesus. Dan menunjukkan ayat ni tidak betul. Okey. Poin terakhir. Poin ke-10. Ketika di Taman Getsemani, Yesus bersujud ke tanah dan berdoa kepada Tuhan supaya menyelamatkannya daripada kayu salib. Dalam Perjanjian Baru, Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat ke-42. Okey. Kemudian dia bermula daripada ayat 41 dulu. Kemudian dia pergi jauh dari tempat mereka, kira-kira sejauh lemparan batu. Dia berlutut dan berdoa, "Ya Bapa, jika boleh jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada aku. Tetapi janganlah turut kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah berlaku." Ni apa yang Yesus kata ni, doa Yesus ni. Semua orang Kristian belah barat depa mengakui doa Yesus ni. Yesus berdoa dah. Yesus berlutut dan berdoa, "Ya Bapa, jika boleh jauhkanlah cawan penderitaan daripada aku." Maksud Yesus kan, jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada aku adalah selamatkanlah aku daripada disalib. Komentar. Pertama, kepada siapa Yesus berdoa? Jika Yesus adalah Tuhan, adakah Tuhan perlu berdoa kepada Tuhan? Dalam ayat ni ada banyak yang kita boleh dapat. Yang kita boleh dapat daripada hukum. Ada hukum lah yang kita boleh dapat daripada ayat ni. Pertama, kepada siapa Yesus berdoa? Kalau Yesus adalah Tuhan, kan Tuhan doa kepada Tuhan? Mustahil ya. Lepas tu yang kedua sebut tadi Yesus berlutut dan berdoa. Padahal dalam bahasa asal sebut sujud. Dalam ni besar depa tak mau bagi nampak sangat atau Yesus tu sujud kan. Dan agama manakah pada hari ini yang ibadahnya masih dengan cara berlutut dan sujud? Okey, dalam law ni, dunia law ni, agama mana yang ibadat depa dengan cara rukuk, dengan cara berlutut, dengan cara sujud? Agama mana lagi di dunia ni hari ni yang ada? Bahkan orang Islam yang hanya berlutut, hanya ibadat dengan cara sujud ni hanya orang Islam pada hari ni
orang Kristian pada tak buat lah. Walaupun ibadah mereka dulu pun ada sujud, ada rokok apa ni, tapi mereka sudah tak buat. Tapi lah ni yang masih amalkan ibadah dengan cara sujud ni, sujud ke tanah ni, adalah orang Islam. Bahkan sehari 5 kali orang Islam sujud. Okey. Komentar seterusnya. Tetapi doa Yesus ini ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Kerana menurut orang Kristian, Yesus tak juga disalib. Ayat ni kata Yesus doa supaya Allah selamatkan dia daripada disalib. Tapi doa Yesus ni ditolak kan diterima? Ditolak ataupun diterima? Kalau menurut kita diterima lah. Sebab tu kita Islam kata dia tidak disalib. Tapi menurut orang Kristian, doa Yesus ni ditolak. Sebab Yesus tetap juga disalib. Tetap juga mati. Maka Al-Quran datang membela Nabi Isa. Al-Quran datang membela Yesus. Kerana Al-Quran memberitahu kita bahawa Yesus tidak dibunuh dan tidak disalib. Orang Kristian kata Yesus doa Yesus ni ditolak. Lepas tu Al-Quran membela balik Yesus. Al-Quran kata tak, doa Nabi Isa ni bukan ditolak, tapi doa dia diterima. Sebab Allah kata wama qataluhu wama salabuhu. Tengok dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 57. Surah An-Nisa okey. 157. Okey. Dan kami hukum juga kerana ucapan mereka. Dan kami hukum juga kerana ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, kata orang Yahudi. Tak tahu kenapa cakap tu. Okey, Allah kata padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengannya. Al-Quran kata wama qataluhu wama salabuhu. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib. Justru menurut Islam dan menurut Al-Quran, doa Yesus ini diterima. Sebab apa? Menurut Islam dan menurut Al-Quran, doa Yesus bahawa selamatkan dia daripada salib ni diterima oleh Allah. Sebab apa diterima? Sebab Yesus tak mati. Al-Quran yang abad itu. Kita beriman dengan Al-Quran. Tetapi jika menurut orang Kristian, Yesus bukan saja ditolak doanya. Kalau menurut orang Kristian, doa Yesus bukan saja ditolak, malah Yesus juga terkutuk. Menurut orang Kristian, bukan sekadar Allah tak terima doa dia, bahkan Yesus ni terkutuk. Sebab apa? Kerana menurut orang Kristian, Yesus mati disalib. Sedangkan di dalam Alkitab tertulis, terkutuklah orang yang mati di pokok, orang yang mati disalib. Baca lah. Dalam Galatia ayat 3. Ini yang baru, Galatia. Mana aja? Ya, semua ni juga. Okey. Galatia pasal 3 ayat ke-13. Disebutkan, tetapi Kristus telah membebaskan kita daripada kutukan yang didatangkan oleh Taurat. Dia melakukan hal ini dengan membiarkan dirinya terkutuk. Kerana kita, di dalam Alkitab tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung ataupun yang mati di kayu salib. Kalau menurut orang Kristian, Yesus ni disalib, mati di kayu. Kalau orang Kristian kata Yesus ni mati di kayu salib, berarti Yesus ni terkutuk. Sebab dalam Bible ni kata orang yang mati di kayu salib ni adalah terkutuk ataupun terlaknat.
Okey, maksudnya orang yang mati di kayu salib adalah terkutuk, terlaknat. Memang orang Kristian mengakui bahawa Yesus terkutuk ataupun terlaknat. Memang orang Kristian ni mengakui depa akui bahawa Yesus ni terkutuk dan terlaknat demi menebus dosa-dosa depa. Macam tu. Depa kata nabi, seorang nabi yang mulia, rasul yang mulia, ulul azmi terkutuk sebab nak tebus dosa-dosa depa. Sekali lagi Al-Quran datang untuk membela Yesus. Sekali lagi Al-Quran untuk membela Nabi Isa. Sekali lagi Al-Quran datang untuk membela Yesus ataupun Nabi Isa dengan mengatakan bahawa Yesus sebenarnya tidak dibunuh dan juga tidak disalib. Bahkan menurut Al-Quran, Yesus ataupun Nabi Isa diberkati. Jadi dalam Bible kata Yesus dikutuk sebab disalib demi untuk menebus dosa-dosa mereka. Tapi Al-Quran kata Yesus ni diberkati, bukan dikutuk, bukan terkutuk. Dalam surah Maryam Al-Quran ni banyak pembela nabi-nabi. Nabi-nabi yang difitnah oleh Bani Israel tu, Al-Quran datang, Al-Quran bela. Bani Israel tuduh Nabi Sulaiman sihir, amalkan sihir. Al-Quran Al-Quran datang, Al-Quran membela. Sebab tu orang kata Al-Quran ni menurunkan kitab, menurunkan Bible. Surah Maryam. Surah ke-6 lah. Surah Maryam 9 lah. Maryam surah ke-19. Okey. Itu juzuk. Surah ke-19. Okey. Dalam surah Maryam surah 19 ayat ke-31. Dan dia menjadikan aku orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia tu Allah, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dalam Al-Quran kata Allah memberkati Nabi Isa. Sebab tapi kata Bible, Yesus ataupun Nabi Isa terkutuk demi menembus dosa warisan, dosa-dosa mereka. Al-Quran datang, Al-Quran bela lagi. Pertama Al-Quran bela kata Nabi Isa, doa Nabi Isa tadi untuk jauhkan dia daripada penderitaan tu, untuk menyelamatkan dia daripada kayu salib, daripada mati salib. Doa dia untuk selamatkan daripada kayu salib tu diterima oleh Allah. Menurut Bible tidak diterima sebab dia tetap disalib. Kedua, Bible kata, Alkitab kata Yesus terkutuk. Al-Quran kata tak, Yesus tak terkutuk. Bahkan Yesus diberkati. Dan dia, iaitu Allah dia, dan dia menjadikan aku, iaitu Yesus, iaitu Nabi Isa, orang yang diberkahi. Dalam Al-Quran kata Yesus diberkahi, bukan terkutuk. Tetapi siapa yang terkutuk? Yang terkutuk ni, yang terlaknat ni siapa dia? Menurut Al-Quran, yang terlaknat adalah Iblis, syaitan. Terjemah dalam surah An-Nahl, surah ke-16. Nak tahu siapa dia yang terkutuk ni? Surah ke-16 ayat ke-98. Okey, Allah kata, maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Menurut Al-Quran, yang terkutuk itu adalah syaitan. Menurut Bible, yang terkutuk adalah Yesus ataupun Nabi Isa. Terkutuk demi menebus dosa-dosa mereka, dosa-dosa mereka. Sedangkan di dalam Bible,
Sedangkan di dalam Bible syaitan dipanggil sebagai Tuhan. Dalam Bible terbalik pula. Nabi Isa terkutuk, depa kata terkutuk demi tebus dosa depa. Tapi yang syaitan pula depa angkat sebagai Tuhan. Maksud depa, kita baca dalam Perjanjian Baru 2 Korintus ayat keempat. Pasal keempat ayat keempat. Mereka tidak dalam ayat ni dia tak habaq Tuhan, dia tak sebutlah Tuhan secara direct. Tapi dalam terjemahan Alkitab Indonesia tulis tak, kita baca. 4. Mereka tidak mahu percaya kepada berita yang kami kabarkan kerana iblis telah menguasai dunia ini. Iblis menguasai dunia ini. Ini menjadikan fikiran mereka tertutup. Mereka tidak dapat melihat cahaya yang menyinari mereka. Cahaya itu daripada berita baik tentang kemuliaan Kristus yang merupakan gambaran Allah. Dalam kitab bahasa Malaysia ni tak jelas sangat. Tapi kalau kitab bahasa Indonesia, ada kitab bahasa Indonesia tu saya malah nak buka. Saya tengok dalam aplikasi Bible bahasa Indonesia, dia tulis iaitu orang-orang yang tidak percaya, yang fikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Dalam 2 Korintus pasal ke-4 ayat ke-4 dalam terjemahan Indonesia disebutkan iaitu orang-orang yang percaya kepada, yang fikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Siapa ilah? Syaitan. Tapi yang syaitan pula tinggi. Tapi yang terkutuk Yesus. Al-Quran kata yang terkutuk adalah syaitan. Bila kita nak baca Al-Quran, Allah suruh kita minta perlindungan daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Dalam bahasa Inggeris yang disebut the God of this world. Dalam bahasa Inggeris lebih jelas. Dalam bahasa Malaysia ni tak jelas sangat. Dia pun macam sembunyi-sembunyi. Tapi dalam bahasa Inggeris, kalau cek, dia tulis dalam 2 Korintus ayat pasal keempat ayat keempat ni, dia tulis dalam bahasa Inggeris the God of the world, of this world, Tuhan dunia ini. Ketiga-tiga terjemahan ni terjemahan bahasa Malaysia, terjemahan bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa English. Ketiga-tiga ni saling tafsir menafsirkan. Siapa dah yang terkutuk menurut apa? Siapa iblis? Siapa syaitan? Tuhan dunia ini. Tuhan di dunia. Sedangkan Allah, Tuhan di langit dan dunia. Adapun menurut Al-Quran, Allah adalah Tuhan yang berkuasa di langit dan di bumi. Puluh-puluh ayat Al-Quran Allah kata, dialah yang menguasai langit dan bumi. Allah lah menguasai langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard. Rabbus samawati wal ard. Yang Tuhan langit dan bumi, Tuhan langit dan bumi. Tapi dalam Bible kata Tuhan bumi tak ada. Dalam Bible kata Tuhan di bumi adalah syaitan. Tapi bagi mereka Yesus terkutuk. Terbalik pula. Tapi bagi Al-Quran yang terlaknat ni, terkutuk ni adalah syaitan. Yang diberkahi ataupun diberkati adalah Yesus. Itu balik. Sebab tu kita kata Al-Quran ni datang untuk meluruskan kitab. Al-Quran datang untuk meluruskan Alkitab Bible, dan Islam datang untuk meluruskan agama Kristian. Yang mana salah Al-Quran kata salah, yang mana betul Al-Quran kata betul. Antara ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah kata Allah ni Rabbus samawati wal ard. Dalam surah As-Saffat, surah kelima, ayat kelima. Dalam surah Sad ayat ke-66. Dalam surah Maryam ayat 65. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-2. Dan surah Al-Zukhruf ayat ke-84 dan 85. Dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-7. Dalam surah Al-Jasiyah ayat ke-36. Dalam surah Az-Zariyat ayat ke-23. Dalam surah An-Naba ayat ke-27. Semua ayat-ayat ni menyebutkan Allah ni Tuhan di langit dan di bumi.
Tuhan langit dan Tuhan bumi. Rabbus samawati wal ard. Tak sebagaimana Tuhan dan dalam Bible. Bagi mereka di bumi ni Tuhan dia adalah syaitan. Kita baca. Dalam kita baca surat satu dan surah As-Saffat surah 37. As-Saffat 37 ayat ke-5. Okey, ayat ke-5. Allah kata Tuhan langit dan Tuhan langit dan Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Tuhan Allah ni bukan sekadar Tuhan di bumi saja, bukan sekadar Tuhan di langit saja, tapi Tuhan di langit dan di bumi. Okey, habisnya tekan itu je kot. Sebab ni sejam lebih dah. Saya ada jadi gagak pasal lama saya tak buat video tu je tu. InsyaAllah dalam siri ke depan nanti InsyaAllah seronok. Kita akan sembang pasal kita dah cerita bab ketuhanan, bab topik uluhiyah ketuhanan. Siri akan datang kita akan bincang bab kenabian, nubuwah. Dia perbandingan agama dia tak lebih, dia tak lari daripada 3 topik ni. Ketuhanan, nubuwah dengan kitabah. Tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang kitab-kitab, perbandingan antara kitab Bible, Perjanjian Lama, Al-Quran. Kita dah settle bab uluhiyah lah, ketuhanan lah. Tapi video yang akan datang mesti seronok. Saya yakin mesti seronok sebab kita akan bincang ni semua ni berkenaan Nabi Muhammad dalam kitab Bible. Dalam kitab Bible ni dalam ni ada 2, dalam perbandingan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Ya, tapi dalam satu ni dia jadi satu buku. Perjanjian Lama ni dia macam Taurat bagi orang Yahudi Taurat. Perjanjian Baru ni bagi orang Kristian ni Injil. Tapi menurut kita bukan. Kita nak tahu apa dia, mana Taurat, mana Injil, apa itu Perjanjian Baru, apa itu Perjanjian Lama. Kita tunggu bab topik tentang kitab ni. Akan datang kita akan bincang bab Nabi Muhammad dalam Bible tu. Jom tengok. Minggu depan kita akan baca buku-buku ni, bab Nabi Muhammad dalam Bible. Muhammad in the Bible. Prof Abdul Ahad Daud. InsyaAllah video akan datang mesti seronok. Saya yakin mesti seronok. Kita akan tengok betul tak nama Nabi Muhammad ada dalam Bible. Betul tak? Kita akan tengok. Lepas tu kita akan jawab pasal ada orang Kristian kata sebenarnya Nabi Muhammad tak ada pun, orang Islam saja duk mengaku kata nama Nabi Muhammad dekat ada dalam Bible. So kita akan jawab minggu depan. Kita kat tu kot, saya tak mahu cakap apa sebab saya tak larak letih habis pindah rumah dekat barang-barang apa. Nanti dah sambung ni. Alhamdulillah selesai dah bab ketuhanan. Tengok video akan datang bab nubuat, ramalan kedatangan Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil. Mesti seronok. Kita insya-Allah seronok. Okey, dekat tu je kot. Tak cakap apa yang banyak. Dia lama tak buat video, dia jadi ni nervous. InsyaAllah video akan datang ni akan baik balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.